Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Kirtana Ana Perempuan Kambarasan dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi ISMP Bahasa Tamil ingin membentangkan bedah buku menarik yang bertajuk novel Songket Berbenang Emas. Nama penulis novel ini ialah Khairuddin Aib. Khairuddin Aib dilahirkan di Batu Pahat, Johor pada 20 Februari 1965. Beliau telah menerima pendidikan di Sekolah Kebangsaan Pintasria dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Ismail. Beliau juga melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim. Beliau banyak menghasilkan buku karya kreatif seperti novel remaja, cerpen dan sajak. Seterusnya, kita lihat dalam expert seni bahasa dalam novel ini. Dalam expert seni bahasa, kita boleh memahami, menginspirasi karya sastra dan juga memahami, menginspirasi, menghubung kait expert yang menarik dalam prosa moden dan juga prosa tradisional. Dalam novel ini kita boleh lihat objektif pelajaran. Objektif pelajaran kita boleh lihat memahami petikan prosa moden dengan baik dan juga menjelaskan expert yang menarik dalam prosa moden. Seterusnya kita boleh lihat kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan juga menyatakan 3 atau 4 jawapan berdasarkan petikan dengan tepat dan betul, dan juga menjelaskan 2 expert yang menarik secara kritis berdasarkan novel yang dikaji oleh novel penulis ini. Terdapat 2 expert dalam novel ini. Yang pertama ialah permulaan, yang kedua perkembangan. Baiklah, mula-mula kita tengok permulaan dalam novel ini. Okey. Dahlia. Dalam novel ini, perwatakan utama ialah Dahlia. Okay. Dahlia pelajar tingkatan 6 sedang menjalani latihan bola jaring di Padang. Baik. Okay. Mereka berlatih kerana ada perlawanan dengan pelajar sekolah rendah. Okay. Yang seterusnya, semasa berhenti lihat, Dahlia teringat emaknya yang hilang ingatan dan juga Azari datang menemui di kantin sekolah dan memberitahu dia sudah tamat pengajian di universiti. Baiklah, emak Dahlia menghadapi pesakit kemurangan. Sebab tu emak Dahlia ada kehilangan ingatan. Baiklah. Seterusnya, permulaan yang ketiga ialah Azari menyuarakan hasratnya mahu merisik Dahlia. Pada petang itu, Azari menghantar Dahlia pulang ke kampung Parit Rais. Okay. Baiklah. Seterusnya, kita tengok perkembangan dalam novel ini. Okay. Mula-mulanya, Dahlia amat sedih apabila keadaan emaknya. Okay. Emaknya ada kesakitan. Okay. Saleha ialah mak Dahlia, emak Dahlia, mak kepada Dahlia. Okay. Saleha yang berada di kebun getah pada waktu senja. Maknya sudah tidak mengenali lagi, sebab itulah dia menghadapi kehilangan ingatan. Sebab tu dia sudah tidak mengenalinya. Okey, Dahlia dan abangnya memujuk emak balik ke rumah dengan bantuan orang kampung. Okey, yang inilah perkembangan dalam novel ini. Seterusnya, Nenek Kia. Nenek Kia ni emak kepada Mak Saleha lah, Nenek Kia. Okay. Nenek Kia menyalakan umbung. Umbung tu bapa Dahlia. Bapa Dahlia bernama ialah Embung. Okey. Embung yang menyebabkan Saleha menjadi kurang siuman. Okey, menyalahkanlah Nenek Kia, menyalahkan bapa Dahlia sebab anak dia yang menghadapi pesakit dengan anak dia lah menjadi kurang siuman. Okey. Seterusnya perkembangan, perkembangan ialah dengan bantuan Haji Sulaiman.
Haji Sulaiman ialah ketua kampung. Okey, baiklah, ketua kampung. Ketua kampung Haji Sulaiman. Saleha dibawa ke hospital Batu Pahat dan seterusnya dihantar hospital Permai di Johor Bahru kerana keadaan semakin serius. Sebab itulah Dahlia Mak menghadapi pesakit kemurungan. Semakin Mak Dahlia menjadi serius. Kesihatan dia menjadi lebih serius. Baiklah, seterusnya ialah Dahlia. Dahlia terpaksa keluar dari asrama dan kerap ponting sekolah kerana menguruskan adik-adik. Sebab itulah mak dia dah terpaksa hantar ke hospital. Jadi Dahlia terpaksa, bukan terpaksa, dia tanggungjawab lah. Okay, dia ambil tanggungjawab sendiri dan menguruskan adik-adik dia. Okey, baiklah. Okey, yang perkembangan yang hari ialah umbung bapa Dahlia. Bapa Dahlia juga pula masuk ke ward hospital kerana dipatut ular ditegur. Mula-mulanya Mak Dahlia masuk ke dalam hospital sebab Mak Dahlia seorang pesakit. Lepas tu Dahlia bapa, okey, Dahlia bapa terpaksa juga hantar dekat hospital sebab dipatut oleh ular. Okey, baiknya. Kita boleh tengok seterusnya ialah perkembangan dalam novel ini adalah Dahlia terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan seorang lelaki yang bernama Syed yang lemas dihanyutkan arus derat. Okey, Seman ialah orang kampung lah. Okey, ada orang lelaki yang orang kampung. Seman telah datang ke rumah Nenek Kia dan memuju untuk menjual tanah rumah Dahlia dan juga mahu Dahlia keluarga berpindah sekiranya tidak mampu kalau tidak memberi sebanyak wang 15,000. Okey, baik. Dahlia tertekan kerana keluarganya tidak mampu untuk menyediakan sebanyak kewangan 15,000 tu. Okey, perkembangan yang seterusnya ialah Nenek Kia. Bukan Nenek Kia pula. Nenek Kia, okey? Nenek Kia. Nenek Kia memandangkan serong terhadap Dahlia atas hubungan Azari dengan Dahlia. Sebab itulah Azari ialah teman lelaki kepada Dahlia. Okey, sebenarnya ada dua orang lelaki. Dua orang lelaki tu yang pertama Azari dengan Najib. Okey, dia kawan baik kepada Dahlia lah. Baik, dan atas kehadiran Azari dan Najib ke rumah Dahlia. Baiklah. Begitu juga dengan Atun yang sering menyedik Dahlia. Okey, lepas tu kita boleh tengok Najib. Mula-mulanya Azari cuba dengan Dahlia. Lepas tu Najib cuba untuk memikat hati Dahlia. Mula-mulanya Azari nak cuba memikat hati dengan Dahlia. Lepas tu Najib juga, okey, Najib ke kawan baik dia, tapi dia cuba untuk memikat dengan Dahlia. Begitu dengan Azari yang telah datang merisik Dahlia kerana bimbang. Azari bimbang Dahlia dipikat oleh orang lain. Ada. Okay. Lepas tu akhirnya kita boleh tengok perkembangan dalam novel ini ialah penduduk kampung sudah jarang mengamalkan sikap bantu-membantu dan sikap prihatin dan juga terhadap satu sama lain. Okey, baiklah. Selaku ketua kampung, siapa ketua kampung? Haji Sulaiman. Haji Sulaiman menasihati orang-orang kampung agar mengikut sikap prihatin dan juga sikap bantu-membantu. Baiklah, dalam novel ini juga ada expert sastra. Okey. Mula-mulanya kita boleh tengok tema. Okey, tema dalam novel ini ialah ketabahan seorang gadis dalam mengharungi liku-liku hidup yang penuh cabaran. Contoh banyak contoh situasi dalam novel ini ada. Okay, mula-mulanya cabaran yang pertama ialah Dahlia terpaksa hantar mak dia ke dalam hospital. Lepas tu ayah dia pun dah dipatuk oleh ular, jadi dia pun terpaksa nak hantar ke hospital Permai. Okey, lepas tu dia
juga ambil tanggungjawab sendiri untuk menguruskan adik-adik dia. Itulah yang contoh situasi cabaran dalam novel ini. Okey, baiklah. Okey, kita boleh tengok persoalan ini dalam novel ini ialah persoalan keberanian menanggung risiko demi menyelamatkan nyawa orang lain. Contoh situasi, kita boleh tengok Dahlia menyelamatkan seorang lelaki yang bernama Sahih. Dia pun juga dia berusaha menyelamatkan lelaki itulah. Okay, baik. Lepas tu ada persoalan tentang keinsafan atas segala kesalahan yang lalu. Lepas tu kita boleh tengok persoalan dalam novel ini ialah persoalan kasih sayang antara satu sama lain. Contoh keluarga Dahlia. Okey, keluarga Dahlia dia memberi kasih sayang kepada adik-adik dia. Okey, dia menguruskan adik. Lepas tu ada yang kasih sayang antara satu sama lain, antara ahli keluarga Dahlia juga. Okey, lepas tu kita boleh tengok perwatakan dalam novel ini ada. Lepas tu latar masyarakat ada latar tempat banyak yang dan sebagainya lah, banyak ada dalam expert sastra dalam novel ini. Lepas tu kita boleh tengok nilai-nilai mulia. Nilai mulia ada apa nilai-nilai mulia ada? Nilai keberanian ada, nilai keinsafan, lepas akhirnya nilai kasih sayang. Okey. Dalam expert sastra ini juga kita boleh tengok pengajaran. Banyak pengajaran ada sebab tema novel ini ialah cabaran. Yang kata kunci ialah dalam novel ini ialah cabaran seorang gadis. Okey, seorang gadis menghadapi cabaran, iaitulah kita boleh dapat kita boleh belajar kebanyakan pengajaran dalam novel ini. Okey, baiklah. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang inilah bedah buku novel Songket Bermenang Emas. Okey, lepas ni saya Kirtana anak perempuan Kambadasan. Sekian, terima kasih. Terdapat dua expert dalam novel ini. Yang pertama ialah permulaan, yang kedua perkembangan. Baiklah, mula-mula kita tengok permulaan dalam novel ini. Okey, Dahlia. Dalam novel ini perwatakan utama ialah Dahlia. Okey, Dahlia pelajar tingkatan 6 sedang menjalani latihan bola jaring di Padang. Baik. Okey, mereka berlatih kerana ada perlawanan dengan pelajar sekolah rendah. Okey, yang seterusnya, semasa berhenti lihat, Dahlia teringat emaknya yang hilang ingatan dan juga Azari datang menemui di kantin sekolah dan memberitahu dia sudah tamat pengajian di universiti. Baiklah, emak Dahlia menghadapi pesakit kemurangan. Sebab tu emak Dahlia ada kehilangan ingatan. Baiklah, seterusnya permulaan yang ketiga ialah Azari menyuarakan hasratnya mahu merisik Dahlia. Pada petang itu Azari menghantar Dahlia pulang ke kampung Parit Rais. Okay. Baiklah. Seterusnya kita tengok perkembangan dalam novel ini. Okay. Mula-mulanya Dahlia amat sedih apabila keadaan emaknya. Okay. Emaknya ada kesakitan. Okay. Salihah ialah mak Dahlia. Mak kepada Dahlia. Okay. Salihah yang berada di kebun getah pada waktu senja. Maknya sudah tidak mengenali lagi, sebab itulah dia menghadapi kehilangan ingatan. Sebab tu dia sudah tidak mengenalinya. Okey, Dahlia dan abangnya memujuk emak balik ke rumah dengan bantuan orang kampung. Okey, yang inilah perkembangan dalam novel ini. Seterusnya Nenek Kia. Nenek Kia ni emak kepada Mak Salihah lah, Nenek Kia. Okay. Nenek Kia menyalakan Embong. Embong tu bapa Dahlia. Bapa Dahlia bernama ialah Embong. Okey. Embong yang menyebabkan Salihah menjadi kurang siuman. Okey, menyalahkan lah Nenek Kia, menyalahkan bapa Dahlia sebab anak dia yang menghadapi pesakit dengan anak dia lah menjadi kurang siuman. Okey.
Seterusnya perkembangan, perkembangan ialah dengan bantuan Haji Sulaiman. Haji Sulaiman ialah ketua kampung. Baiklah, ketua kampung Haji Sulaiman. Saleha dibawa ke hospital Batu Pahat dan seterusnya dihantar hospital Permai di Johor Bahru kerana keadaan semakin serius. Sebab itulah Dahlia Mak menghadapi pesakit kemurungan. Semakin Mak Dahlia menjadi serius. Kesihatan dia menjadi lebih serius. Baiklah, seterusnya ialah Dahlia. Dahlia terpaksa keluar dari asrama dan kerap ponting sekolah kerana menguruskan adik-adik. Sebab itulah mak dia dah terpaksa hantar ke hospital. Jadi Dahlia terpaksa, bukan terpaksa, dia tanggungjawablah. Dia ambil tanggungjawab sendiri dan menguruskan adik-adik dia. Baiklah. Yang perkembangan yang akhir ialah embung bapa Dahlia. Bapa Dahlia juga pula masuk ke ward hospital kerana dipatut ular ditegung. Mula-mulanya Mak Dahlia masuk ke dalam hospital sebab Mak Dahlia seorang pesakit. Lepas tu Mak Dahlia bapa, Dahlia bapa terpaksa juga hantar dekat hospital sebab dipatut oleh ular. Baiknya. Kita boleh tengok seterusnya ialah perkembangan dalam novel ini adalah Dahlia terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan seorang lelaki yang bernama Syed yang lemas dihanyutkan arus derat. Seman ialah orang kampung lah. Ada orang lelaki yang orang kampung. Seman telah datang ke rumah Nenek Kia dan memuju untuk menjual tanah rumah Dahlia dan juga mahu Dahlia keluarga berpindah sekiranya tidak mampu kalau tidak memberi sebanyak wang 15,000. Baik. Dahlia tertekan kerana keluarganya tidak mampu untuk menyediakan sebanyak kewangan 15,000 itu. Perkembangan yang seterusnya ialah Nenek Kia. Bukan Nenek Kia pula. Nenek Kia. Nenek Kia memandangkan serong terhadap Dahlia atas hubungan Azari dengan Dahlia. Sebab itulah Azari ialah teman lelaki kepada Dahlia. Sebenarnya ada dua orang lelaki. Dua orang lelaki tu yang pertama Azari dengan Najib. Dia kawan baik kepada Dahlia lah. Baik. Dan atas kehadiran Azari dan Najib ke rumah Dahlia. Baiklah. Begitu juga dengan Atun yang sering menyedik Dahlia. Lepas tu kita boleh tengok Najib. Mula-mulanya Azari cuba teman dengan Dahlia. Lepas tu Najib cuba untuk memikat hati Dahlia. Mula-mulanya Azari nak cuba memikat hati dengan Dahlia. Lepas tu Najib juga, Najib ke kawan baik dia, tapi dia cuba untuk memikat dengan Dahlia. Begitu dengan Azari yang telah datang merisik Dahlia kerana bimbang. Azari bimbang Dahlia dipikat oleh orang lain. Ada. Lepas tu akhirnya kita boleh tengok perkembangan dalam novel ini ialah penduduk kampung sudah jarang mengamalkan sikap bantu-membantu dan sikap prihatin dan juga terhadap satu sama lain. Baiklah. Selaku ketua kampung, siapa ketua kampung? Haji Sulaiman. Haji Sulaiman menasihati orang-orang kampung agar mengikut sikap prihatin dan juga sikap bantu-membantu. Baiklah, dalam novel ini juga ada expert sastera. Mula-mulanya kita boleh tengok tema. Tema dalam novel ini ialah ketabahan seorang gadis dalam mengharungi liku-liku hidup yang penuh cabaran. Contoh, banyak contoh situasi dalam novel ini ada. Mula-mulanya cabaran yang pertama ialah Dahlia terpaksa hantar emak dia ke dalam hospital. Lepas tu ayah dia pun dah dipatuk oleh ular. Jadi dia pun terpaksa nak hantar ke
Hospital Permai. Okey. Lepas tu dia juga ambil tanggungjawab sendiri untuk menguruskan adik-adik dia. Itulah yang contoh situasi cabaran dalam novel ini. Okey, baiklah. Okey, kita boleh tengok persoalan ini dalam novel ini ialah persoalan keberanian menanggung risiko demi menyelamatkan nyawa orang lain. Contoh situasi, kita boleh tengok Dahlia menyelamatkan seorang lelaki yang bernama Sahih. Dia pun juga dia berusaha menyelamatkan lelaki itulah. Okay, baik. Lepas tu ada persoalan tentang keinsafan atas segala kesalahan yang lalu. Lepas tu kita boleh tengok persoalan dalam novel ini ialah persoalan kasih sayang antara satu sama lain. Contoh keluarga Dahlia. Okey, keluarga Dahlia dia memberi kasih sayang kepada adik-adik dia. Okey, dia menguruskan adik. Lepas tu ada yang kasih sayang antara satu sama lain antara ahli keluarga Dahlia juga. Okey, lepas tu kita boleh tengok perwatakan dalam novel ini ada. Lepas tu latar masyarakat ada latar tempat banyak yang dan sebagainya lah, banyak ada dalam expert sastra dalam novel ini. Lepas tu kita boleh tengok nilai-nilai mulia. Nilai mulia ada apa nilai-nilai mulia ada? Nilai keberanian ada, nilai keinsafan, lepas akhirnya nilai kasih sayang. Okey. Dalam expert sastra ini juga kita boleh tengok pengajaran. Banyak pengajaran ada sebab tema novel ini ialah cabaran. Yang kata kunci ialah dalam novel ini ialah cabaran seorang gadis. Okey, seorang gadis menghadapi cabaran, iaitulah kita boleh dapat kita boleh belajar kebanyakan pengajaran dalam novel ini. Okey, baiklah. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang inilah bedah buku novel Songket Bermenang Emas. Okey, lepas ni saya Kirtana Anak Perempuan Kambadasan. Sekian, terima kasih.